Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengan berbesar hati, kumpulan kami akan menerangkan dan membentangkan pembentangan dengan tajuk yang diberi definisi etika dan peradaban. Isi dari pembentangan kami termasuklah pengenalan dan kesimpulan terhadap etika dan peradaban. Yang kedua, menerangkan definisi etika dan peradaban itu sendiri. Dan yang terakhir, elemen-elemen etika dan peradaban yang mampu membentuk perpaduan dan kesepaduan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli pasukan, iaitu yang pertama Kifayatullah bin Khairul Azidi, Muhammad Haziq Hazibul bin Muhsin, Ahmad Syafiq Humaini bin Abdul Munif, dan akhir sekali Dinesh Kumar, anak lelaki Siva Kumar. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan bagi etika dan peradaban. Etika dan peradaban amatlah penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan perlu sangat dititik beratkan dalam kehidupan kita seharian. Manusia bermula dengan kehidupan yang berpandukan pengajaran dan pembelajaran yang kita perolehi secara formal maupun tidak formal. Untuk pengetahuan semua, pendidikan secara formal dapat kita perolehi dengan kita menghadiri mana-mana majlis ilmu, pergi ke sekolah, madrasah, universiti ataupun mana-mana institusi pendidikan. Maupun pula pendidikan tidak formal dapat kita perolehi sejak dari kita kecil lagi melalui penghayatan, penglihatan dan pendengaran terhadap persekitaran yang kita diami. Namun, tahap penghayatan etika dan peradaban setiap individu berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Dipetik daripada kata-kata Dr. H. Burhanuddin Salam, beliau berpendapat tentang etika bahawa etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Beliau juga adalah seorang pengarang bagi 2 buah buku yang amat terkenal, iaitu yang pertama, Etika Sosial, dan yang kedua, Etika Individual. Selain itu, etika juga boleh dibahagikan kepada 2 cabang yang primer, iaitu yang pertama, etika normatif dan yang kedua, etika deskriptif. Etika normatif membawa maksud disiplin yang membicarakan sistem moral yang dianuti individu atau golongan yang berbeza mengikut pembezaan individu, masa, tempat ataupun keadaan. Manakala etika deskriptif adalah menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kepentingan-kepentingan etika dari aspek individu, keluarga, masyarakat dan organisasi. Dari aspek individu, etika dapat membina sahsiah diri dan kepribadian yang baik dalam diri seseorang. Yang kedua, etika dapat menjadikan seseorang itu disenangi dan diiktiraf sebagai seseorang yang berbudi tinggi dalam masyarakat. Hal ini kerana orang yang beretika kebiasaannya mempunyai tutur cara yang sopan dan gaya berpakaian yang kemas lagi bersih. Seterusnya, dari aspek keluarga, etika dapat menjamin keharmonian dan keakraban dalam rumah tangga dapat dikekalkan. Dan yang kedua, timbul rasa hormat menghormati dalam setiap atau kalangan ahli keluarga. Hal ini kerana setiap ahli keluarga akan menghormati dan memahami idea buah fikiran setiap ahli keluarga. Dan yang bagi aspek masyarakat pula, etika dapat membentuk persekitaran yang sihat dan terhindar daripada masalah-masalah sosial ataupun gejala sosial yang sedang bermaharajalela. Yang kedua, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat dipelihara dan dikekalkan dalam institusi bermasyarakat. Gejala sosial yang dimasukkan seperti gejala penyalahgunaan dadah, penayah rompak, kecurian dan sebagainya. Dari aspek organisasi pula, etika dapat meningkatkan produktiviti, reliability, reputasi sesebuah organisasi untuk menjamin perkembangan dan kemajuan yang berterusan serta konsisten.
Dan yang kedua, organisasi dapat dipimpin dan ditadbir urus dengan lancar kerana pemimpin tersebut mengamalkan etika sebagai seorang pemimpin. Itu sahaja daripada saya dan seterusnya dipersilakan Kifayatullah untuk meneruskan pembentangan dan menerangkan secara lebih lanjut mengenai definisi etika. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi bagi etika. Definisi etika. Yang pertama, teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Ia bukanlah sesuatu yang kita amalkan, tetapi perbuatan yang kita pilih itu adalah tepat ataupun tidak. Yang kedua, mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Sebelum melakukan sesuatu perkara, kita haruslah berfikir sama ada perbuatan itu betul ataupun tidak. Yang ketiga, tidak berpegang pada tanzil Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau penyelesaian isu-isu tertentu. Yang keempat, berbeza dengan agama. Maklumat ini saya dapat daripada internet. Jikalau berminat, boleh pergi ke ms.wikipedia.org/wiki/etika. Yang kelima, antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum, iaitu kebaikan yang terbaik. Semasa melakukan kebaikan sekalipun, kita haruslah memilih yang terbaik untuk diri kita. Sebagian maklumat ini boleh didapati di dalam buku Barnes and Noble Books 1993. Etika boleh dibahagikan kepada dua, iaitu istilah dan falsafah. Maksud bagi istilah ialah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Bagi falsafah pula, berfikir sendiri tentang apa itu dikatakan baik jahat, benar salah, tanggungjawab, apa yang patut atau tidak patut dilakukan dan sebagainya. Antara aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Ini adalah bahasa-bahasa lama bagi menerangkan etika. Yang pertama, ethos. Ia berasal daripada Yunani. Ia membawa maksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Yang kedua, ia membawa makna hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Selain itu, ia juga membawa maksud kepada adab, tradisi, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Yang kedua, moral atau mos. Ia berasal daripada Latin, berkait rapat dengan perkataan moral, adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari tingkah laku yang buruk. Yang ketiga, etik. Ia berasal dari Perancis. Ia membawa maksud pergaulan yang baik antara manusia sesama manusia. Daripada ketiga-tiga maksud atau istilah tersebut, dapat dirangkumkan bahawa etika membawa erti peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata susila dan tata tertib masyarakat. Peraturan masyarakat dimaksudkan sebagai tradisi, norma, kebiasaan, adat, pantang larang dan nilai masyarakat. Di sini terdapat beberapa contoh etika yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Melayu di negara kita. Yang pertama, terdapat majlis perkahwinan. Yang kedua, terdapat majlis ramah mesra. Dan yang ketiga adalah pakaian tradisional di negara kita. Terdapat 3 unsur mendefinisikan etika melalui rujukan di George 1986. Yang pertama, individu yang bermasyarakat dapat kepuasan dalam hidup mereka. Yang kedua, sesuatu yang sistematik ke arah memahami rasional perlakuan individu dan masyarakat. Yang ketiga, dengan melandaskan pengalaman moral mereka, individu dan masyarakat menetapkan sesuatu tata atur perlakuan yang berfungsi mengawal hubungan manusia. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih kepada rakan kelas kita, Kifayatullah, atas pembentangan definisi etika. Seterusnya, saya, Tunish Kumar, akan membentangkan definisi peradaban. Sebelum membentangkan definisi peradaban, izinkan saya membentang
Ciri perkataan peradaban. Peradaban berasal daripada kata dasar adabah yang bermaksud tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Definisi peradaban merujuk kepada keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Definisi peradaban juga merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, iaitu kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Peradaban juga berfaktorkan pendidikan, kemajuan teknologi dan tahap ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa istilah-istilah lain bagi peradaban. Istilah pertama atau istilah yang sering rakyat Malaysia merujuk ialah istilah peradaban dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunakan pakai bagi menjelaskan konsep tamadun. Beberapa istilah seperti madaniyah, adalah dan tamadana. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada madana muncul perkataan madani yang membawa erti pembangunan, perbadalan serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Seterusnya, istilah kedua iaitu dalam bahasa Inggeris ataupun dikenali sebagai civilization. Civilization merupakan istilah paling meluas digunakan bagi merujuk kepada peradaban atau tamadun, dan perkataan civilization berasal dari perkataan civitas dari bahasa Latin yang bermaksud bandar ataupun kota. Civilize merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kasar atau kurang sopan dan menyelaras mengikut keperluan masyarakat. Ringkasnya, civilized bolehlah dikatakan sebagai keadaan yang maju, bertamadun dan kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi serta kesopanan. Istilah ketiga dalam bahasa Cina iaitu perkataan Renmin, di mana Renmin peradaban diartikan cerah, terang atau bercahaya. Perkataan Ren bermaksud keindahan, kelembutan, keelokan atau budi pekerti, manakala perkataan Ming bererti cahaya atau kecerahan. Selain itu, istilah seterusnya adalah istilah dalam bahasa Tamil ataupun peradaban yang dikaitkan dengan istilah Nagarigam. Perkataan Nakar iaitu bermaksud kota atau bandar, manakala Igam bermaksud pembentukan. Dan apabila kita menyambungkan dua perkataan tersebut, kita akan dapat pembentukan bandar. Dengan ini, kesepaduan masyarakat dapat dicapai dengan adanya nilai peradaban yang tinggi dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai peradaban merupakan adab, beradab dan kurang beradab. Sekian, terima kasih dari saya, Tivanish Kumar. Seterusnya saya menjemput Haziq. Wabarakatuh. Sebelum saya mulakan pertanyaan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tivanish atas pembayaran tadi. Tanpa saya buang masa, saya akan teruskan pertanyaan saya berkaitan dengan etika dan peradaban. Pembentangan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan elemen-elemen etika yang membentuk paduan dan kesepaduan. Elemen yang pertama adalah membina bangsa dan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan membina bangsa dan negara? Hal ini dipetik daripada Sultan Nazruddin Muhyiddin Shah, yang di mana definisi membina bangsa dan negara bermaksud satu bangsa yang berdiami negara yang berdaulat. Bangsa merupakan satu entiti budaya, manakala negara bermaksud entiti politik. Konsep kenegaraan dapat dicapai dengan memperoleh pengesahan daripada politik, daripada pemimpin atau ketua negara, manakala ataupun kita dapat mempunyai satu entiti bangsa di sebuah negara yang berdaulat, dan konsep kenegaraan dapat memastikan kesemua warga bersedia sebagai negara yang bersatu.
Elemen yang kedua adalah sistem kepercayaan dan agama. Apakah yang dimaksudkan sebagai sistem agama? Kepercayaan kepada Tuhan atau dewa-dewi serta dengan kewajipan-kewajipan yang bertalian dengan kepercayaan itu. Di negara kita iaitu negara Malaysia terdiri daripada rakyat berbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti kita kaum Melayu, agama Islam, kaum India, agama Hindu, kaum Cina, agama Buddha. Terdapat juga kesan-kesan daripada sistem kepercayaan dan agama, iaitu boleh berlakunya salah faham antara agama lain dan juga penghinaan terhadap agama lain. Bagi mengatasi masalah ini, setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing, memelihara kehormatan orang lain. Selain itu, setiap agama mempunyai dan mengajar unsur-unsur yang baik terhadap penganutnya. Islam juga melarang kaum mereka untuk mencemuh atau menghina sesama mereka dan orang lain. Elemen yang ketiga adalah akur dengan perlembagaan undang-undang dan dasar negeri. Siapa yang perlu akur? Kenapa kita bagi ke mana? Siapa yang perlu akur dengan perlembagaan undang-undang dan dasar negeri? Rakyat dan pemimpin. Mengapa? Kerana undang-undang sangat penting bagi memastikan rakyat hidup aman dan damai. Bagaimana rakyat dan pemimpin perlu akur dengan membentuk akhlak yang baik, selain itu menjadikan seseorang individu yang bertamadun dan berperilaku baik. Yang ketiga adalah dengan menghalang seseorang bertindak di luar kawalan dan elok di mata masyarakat. Sekian saja perbentangan saya untuk berkaitan dengan elemen-elemen yang berbentuk etika dan kepaduan dan peradaban. Saya, tanpa saya membuang masa, saya teruskan dengan kesimpulan berkaitan dengan etika dan peradaban bagi topik saya. Kesimpulannya, menguasai dan menghayati peradaban adalah sangat penting bagi kita agar dapat membina negara bangsa yang maju, disegani dan berjaya saing dengan negara lain. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap maklumat yang kami beri dapat jadikan sebagai manfaat kepada orang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.